السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung semula kuliah kita ini. Summa alhamdulillah, kemudian terus kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat yang disebut oleh kita di atas dunia ini, dan kalimat ini juga akan disebut oleh orang-orang yang memasuki syurga kelak. Allah cerita tentang orang yang masuk syurga. Allah kata setelah mereka masuk syurga, mereka menyebut wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Surah Fatir. Setelah orang ahli syurga masuk ke dalam syurga, mereka menyebut alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan daripada kami ini al-hazan, duka cita. Orang yang masuk syurga, semasa mereka hidup di dunia, mereka ada duka cita. Di atas banyak sebab mereka duka cita. Dan kerana dunia ini juga ialah dunia duka cita. Apabila mereka masuk ke dalam syurga, mereka sebut segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami al-hazan, duka cita. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih. Dia yang telah menempatkan kami di negeri yang kekal atas kurniaannya. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Tidak akan menyentuh kami lagi di dalam syurga ini keletihan, dan tak akan menyentuh kami lagi dalam syurga ini kepenatan. Masya Allah, syurga. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Ramai orang-orang yang bercerita tentang syurga ataupun buat filem tentang syurga, mereka gambarkan syurga melalui lukisan dan khayalan mereka. Orang Kristian ramai lagi lukis syurga. Kalau kita pergi ke Iran, di rumah Khomeini, dia lukis, saya pernah pergi, dia lukis gambar Khomeini di dalam syurga dengan malaikat-malaikat yang ada sayap. Dan saya ambil gambar tu, walaupun tak boleh, tapi saya ambil dan saya simpan. Hari itu saya ingat ada dialog sunnah Syiah, saya nak bawa lah, tapi Syiah tak datang. Nabi kata wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlintas syurga itu di dalam
qalbil bashar, jantung hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, bila orang masuk syurga, dia kata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita. Hadirin dan hadirat, saya nak sentuh sedikit tajuk ini. Pasal kita tengok bila negara kita ini dia berkembang, macam-macam masalah ada. Ramai orang bunuh diri lah, ramai orang lari daripada rumah dan seumpamanya. Allah jadikan dunia ini dan Allah cipta juga untuk dunia ini beberapa perkara. Perkara itu kita tak nak. Kita disuruh minta lindung daripadanya. Tetapi apabila dia datang kepada kita, dia memberi kebaikan jika kita pandai mengendalikannya. Kita tidak disuruh mencari penyakit. Tapi jika penyakit datang tanpa kita cari, kita disuruh berubat, kita disuruh sabar, dan kita mendapat pahala di atas penyakit itu. Bukan kerana kita nak penyakit, tapi Allah menjanjikan kepada sesiapa di kalangan hamba-hambanya yang sabar, dia tak cari penyakit, penyakit datang, dia sabar dan mengharapkan redha Allah, Allah ampun dosa dia, Allah angkat darjatnya. Antara perkara yang Allah boleh campakkan ke dalam hidup insan, yang insan itu kadang-kala tak boleh buat apa, bahkan memang tidak boleh buat apa, satu perkara, iaitu al-hazan, duka cita. Tentu tengok ada orang tulis buku, la tahzan, don't be sad, jangan bersedih. Idh qala lahu sahibuhu la tahzan, Quran kata ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih. Allah boleh mencampakkan kesedihan dalam diri insan tanpa mengira siapa insan itu. Kadang-kadang dia orang besar, kadang-kadang dia orang kecil, kadang-kadang dia rakyat jelata, kadang-kadang dia raja. Kadang-kadang kesedihan boleh datang kepada insan dan dia pun tidak tahu kenapa dia bersedih. Kadang-kadang Allah jadikan satu masalah kepada insan yang pada orang lain tidak menimbulkan kesedihan, tapi pada dia mengundang kesedihan. Bila sedih datang, manusia mula runsing, manusia mula mencari macam mana dia nak keluar daripada sedih, bagaimana dia nak keluar daripada duka cita dalam kehidupan. Ramai orang yang menemui Allah dan mencari Allah ketika dia sedih, dan tak ramai orang yang mencari Allah ketika dia gembira. Walaupun kita tak disuruh mencari sedih, tapi sedih berjaya membawa orang berjumpa Allah. Walaupun kita disuruh menyebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah, aku pohon perlindungan denganmu daripada ham, duka cita terhadap perkara yang nak datang, dan hazan, duka cita terhadap perkara yang telah menimpa kita. Tapi duka cita selalu berjaya membawa manusia berjumpa dengan Allah. Ramai orang tak kaki masjid datang ke masjid kerana ada peristiwa yang menduka citakan dia. Ramai orang sombong tunduk menjadi tawaduk kepada Allah kerana peristiwa yang menduka citakan dia. Jika tak kerana Allah campakkan duka cita itu, mungkin dia mati sebagai ahli neraka. Tapi Allah bilutfih, dengan kesantunannya, dengan kelunakannya,
Dia bawa hamba daripada peristiwa ke peristiwa, kejadian demi kejadian, sehingga apabila insan itu dirahmati, dia dapati tiba-tiba hari ini dia menyebut, ya Allah, kesianlah padaku. Dan Allah akan sentiasa mengenakan kepada insan masa ke masa duka cita antara kecil dan besar, supaya dia kembali pada Allah. Dan bila dia balik ke akhirat kelak, dia kata alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hasan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila insan berduka cita, maka insan mula bertanya, dia nak buat apa? Yang pertama, bila dia duka cita, dia kena beramal dengan amalan yang saleh. Senang saja bunyinya, tetapi saya cakap benda yang kita semua boleh faham. Kita apabila kita salat, keadaan kita tak sama. Ada hari bila kita salat, kita rasa dekat kita dengan Allah. Ada hari kita salat, kita pun tak ingat kita baca apa. Ada hari kita baca Quran, kita rasa dekat kita dengan Allah. Ada hari kita bangun tengah malam, kita rasa khusyuk sangat. Ada hari sampai tengah malam sunyi pun merewang fikiran kita. Untuk membolehkan insan dekat dengan Allah, dia memerlukan hati yang dekat dengan Allah, jiwa, hati nurani yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang banyak perkara tak dapat dibawa insan kepada Allah. Kesedihan dapat membawa dia. Bila dia sedih, dia khusyuk. Bila dia nak keluar daripada kesedihan itu, daripada kesedihan dunia, dia mesti sedih kepada akhirat. Ada juga orang sedih benda-benda kena hilang, benda yang tak patut, daripada benda dunia saja. Tapi Allah kata macam mana? Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amalan saleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, kami akan menghidupkan dia kehidupan yang baik. Ramai orang suka mengandaikan kehidupan yang baik itu apabila kita ada kemewahan yang hebat. Allah mencampakkan kebahagiaan dalam hati para anbiya. Kadang-kadang mereka tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita lihat mereka tak memiliki apa-apa, tapi mereka menggenggam sakinah, mereka menggenggam kebahagiaan. Negara seperti Sweden, yang dianggap negara yang paling aman, paling dapat subsidi paling banyak, paling kaya rakyat, merupakan negara yang paling tinggi kadar bunuh dirinya. Jepun, negara yang paling tinggi kadar bunuh dirinya. Maka mencari hidup yang bahagia apabila insan boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukatu
yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nabi menyatakan tak menimpa seorang Muslim daripada keletihan, kesakitan, duka cita, ketakutan benda yang nak datang, sakit, gundah gulana, sehingga kan kalau ada satu duri yang tertikam diri dia, Allah jadikan itu pengampun segala dosa-dosa dia, penyebab kepada keampunan dosa-dosa dia. Mungkin kita tengok orang satu hamba Allah mari semayang 5 waktu, kita semayang banyak waktu, 5 waktu juga, tapi banyak lagi salat-salat yang lain. Tapi mungkin bila balik di sisi Allah, tak mustahil kadang-kala dia lebih tinggi maqam dia di sisi Allah daripada kita, disebabkan musibah yang telah Allah kenakan pada dia dan sabarnya dia. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang daripada Tuhan mereka selawat dan rahmat. Kita tak minta duka cita, tapi bila dia datang, kita menanganinya dengan mengharapkan keampunan Allah. Ya Allah, ampunlah aku di atas duka cita yang menimpa aku. Inilah realiti kehidupan Muslim yang kita mesti, yang TV, radio cuba bagi tahu, hendaklah hilangkan stres, pergi bersenaman, pergi. Saya tidak nafikan, tapi sebenarnya tekanan itu ada dalam jiwa. Masalah kadang-kadang kecil, tapi bila Allah takdirkan dicampak ke dalam jiwa kita, kita anggap dia besar, dia bagaikan meruntuhkan kehidupan. Kita cerita pada orang lain, kata biasa saja. Sebab tu Nabi doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini akbar hammina, perkara yang paling besar duka cita kita, segala pikiran kita. Kita fikir kat dunia ni. Rabi'i bin Amir apabila dia berhadapan dengan Rostam, panglima tentera Parsi, Rostam tanya kenapa? Tengok dia jawab, Allahu batta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil islam wa min diqid dunya ila syi'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Oleh kerana mata sahabat tu dia nampak dunia dan terus ke akhirat, maka dia rasa semua musibah dunia kecil. Oleh kerana mata kita ini ialah mata dunia, apabila kita hilang sedikit daripada dunia kita, kita rasa habislah aku. Sedangkan dunia ini mata'un ghurur, perhiasan yang menipu, tak ada nilai pun dibandingkan tadi la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas
dalam igawan insan. Itu syurga yang Allah janjikan. Sehingga kan dalam hadis, orang yang paling akhir keluar daripada syurga, orang masuk syurga yang paling akhir rajulun dakhala al-jannah, lelaki yang paling akhir masuk syurga. Orang lain semua dah masuk, dia last. Masa dia keluar, dia terlintas naik dalam titis yang sirat, antara jatuh dan bangun, dan dia terlepas. Dia kata, ya Allah, tak ada orang yang kau bagi nikmat lebih daripada aku. Dia kata, ya Allah, bolehkah aku pergi berlindung di sebuah pokok? Allah jadi pokok zahabun khalis, keindahan, bagaikan keemasan yang indah. Kita bayangkan, itu saya sebut, Quran sebut jannah. Jannah asalnya kita terjemah kebun, maksud tempat yang diliputi oleh pohon-pohon, sehingga tak nampak yang tak elok, semua nampak elok. Sebab itu kita panggil jin, kerana jin tak nampak, benda tertutup. Allah janjikan jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga tu maksudnya kebun-kebun, taman-taman yang rimbun yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mungkin orang bertanya, kenapa Allah tak janjikan benda lain? Sekarang ni peralatan canggih macam-macam. Semua selain daripada syurga ialah janji yang mungkin tidak relevan pada sebahagian keadaan. Kalau Allah kata dia akan berikan rumah-rumah, khemah-khemah Arab yang cantik, mungkin orang bukan Arab tak nak. Rumah-rumah Melayu yang cantik, mungkin orang Cina tak nak. Buat bangunan tinggi yang indah, mungkin ada orang tak suka tempat tinggi. Tapi bila kita sebut kebun yang indah, mana bangsa, mana manusia, di mana saja dia berada, kalau dia disuruh menggambarkan tempat yang indah, tempat itu adanya pohon-pohon yang menghijau, mengalir padanya sungai-sungai yang indah. Itulah sifat yang mana insan keseluruhannya boleh faham. Macam mana dia orang besar, orang kaya, orang di padang pasir, orang di Malaysia, orang di kawasan yang pohonnya banyak, ataupun orang di kawasan pohonnya sikit, kalau suruh lukis keindahan, perkara yang indah ialah tempat yang ada tanaman yang menghijau dan ada padanya air yang mengalir. Maka Allah berikan istilah yang paling dekat untuk insan faham, jannah. Tetapi walaupun jannah tu insan faham, Nabi bagi tahu la ainun ra'at, mata tak pernah tengok, bukan macam kamu tengok tu. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbil bashar. Orang buat pertandingan ratu cantik, disifatkan habis wanita yang nak dipilih sebagai ratu. Panjang lehernya, cara dia berjalan, halus kulitnya, dan bila orang tengok, orang kata cantik. Kesemuanya itu tidak ada nilaian dibandingkan dengan wanita-wanita syurga atau lelaki-lelaki syurga yang disediakan untuk kaum wanita ataupun kaum lelaki. Mungkin orang perempuan tanya pula, pasal apa duk sebut bidadari ya? Bidadara tak sebut, bidadara ya? Kat orang perempuan tak ada. Quran saya dah sebut menggunakan bahasa yang lunak. Orang perempuan kata, pasal apa duk janji kat orang lelaki je dapat? Tak adil Quran. Tak, maha suci Allah, Allah maha adil, tapi dia gunakan bahasa yang lunak. Sebab manusia ini kalau nak cakap dengan orang lelaki, kalau kau buat benda baik dengan bapa, kau usaha baik,
bapa akan carikan seorang perempuan yang cantik sebagai isteri kamu. Jadi ayat tu biasa. Tapi nak cakap, seorang bapa nak cakap dengan anak perempuan, kalau kau baik dengan bapa, kau dengar cakap bapa pergi cari seorang lelaki handsome untuk kau, ayat tu tak sesuai kerana ada unsur seks. Cukup dia kata bapa akan kahwinkan kau dengan orang yang baik. Maka Quran sebut bidadari, hurul ain kepada lelaki. Quran hanya kata sedemikian juga untuk wanita. Dia tak payah detailkan. Kerana bukan tabiat wanita, kami akan berikan lelaki-lelaki handsome untuk melayan kamu. Oh, berat kataan itu. Cukup untuk dipaham. Hadirin yang dirahmati Allah, saya nak ceritanya insan bila dia tahu apabila kena musibah kepada dia ada pahala di sisi Allah untuk dia, maka dia rasa reda perasaannya. Yang kemudian keduanya, manusia kena tahu hakikat kehidupan dunia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang silih berganti di kalangan manusia. Dunia, nama kata dunia, manusia kena harumi perjalanan. Macam mana baik bahasa kita, kita tak maki orang, orang maki kita. Macam mana baik kita jaga kebajikan orang, kita tak khianat orang, orang khianat kita. Demikian kehidupan. Supaya manusia tak rasa, orang baik tak rasa nak duduk ni selama-lamanya, supaya orang baik insaf. Ini bukan tempat lama, tempat tumpang. Nabi SAW bila sahabat tanya, hadis Abu Qatadah, sahabat tanya siapa orang yang selamat, rehat dan direhatkan, mustarih wal mustarah minhu, orang yang rehat dan orang yang orang lain rehat daripada dia. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-abdul mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Nabi bila tengok ada jenazah, Nabi kata hamba mukmin apabila dia mati, dia berehat daripada kepenatan dunia, pergi menuju kepada rahmat Allah. Wal abdul fajir yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Dan hamba yang jahat, kalau dia mati, orang lain rehat daripada dia. Maka rehatlah daripada dia hamba-hamba Allah yang lain. Negeri pun selamat daripada dia, pokok pun selamat daripada dia, dan binatang-binatang ternakan, binatang-binatang kenderaan pun selamat daripada dia. Nabi kata itu beza orang mukmin dengan orang fajir, orang jahat. Orang mukmin bila dia mati, dia rehat. Orang kafir bila dia mati, orang lain rehat sikit lah. Ataupun orang jahat bila dia mati, orang lain rehat. Yang berikutnya, perkara yang membawa kebaikan kepada duka cita ialah manusia bila dia duka cita, dia mula berdoa kepada Allah. Masa itulah datang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentang aku, ketahuilah sesungguhnya aku ini dekat. Nabi kata da'watul makrub, doa orang-orang yang dalam kesusahan. Allahumma rahmataka arjuk fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata doa orang-orang yang kesusahan, Allahumma rahmataka arjuk, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain,
Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Yang ni selalu kita sebut dulu hadis ni. Minta Allah jangan serahkan diri kita kepada kita walaupun sekelip mata. Ramai orang dia rasa pandai, hang serah ke aku okey beres. Tak, kita kata tawakal pada Allah, insya-Allah aku cuba tolong. Bukan saja kita tak mau orang lain serah urusan dia pada kita, kita tak mau kita sendiri urus diri kita. Kita minta Allah tolong uruskan diri kita. Ni ayat ini Nabi sebut banyak tempat. Nabi selalu ulang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku kepadaku walau sekelip mata. Rabbi la takilni ila nafsi fa'ajaztu anha, kata Ali Zainal Abidin. Jangan kau serahkan aku kepada diriku, aku tak mampu ya Allah. Wala takilni ila ghairika fadayya'uni. Jangan kau serahkan aku pada selain dirimu, nescaya mereka akan mensia-siakan aku. Kalau kita serah diri kita pada Allah supaya Allah uruskan. Kadang-kadang kita tengok perjalanan hidup ini dengan segala macam dugaannya, tapi kita ingat kita dah serah diri pada Allah. Kalau Allah yang uruskan kita, penghujungnya tetap baik. Allah akan bawa berbagai-bagai yang orang kata nasib dia bagus tu, takdir dia tu, tapi Allah akan memberikan berbagai-bagai perkara yang luar biasa kepada dia. Sebab itu mintalah bagi setiap diri kita ini supaya Allah uruskan kita. Orang Arab ni dia baca, kalau kita naik kapal terbang dia baca hadis Nabi. Bila kita nak turun dia tak, istaudu'ukumullah alladhi la yudayyi'u wadayah. Nastaudi'ukumullah, kami tinggalkan kamu kepada Allah yang mana dia tidak pernah menghilangkan peninggalannya, tidak pernah menghilangkan, mensia-siakan apa yang ditinggalkan di sisinya. Itu sebenarnya hadis. Bila kita jumpa orang, kita kata aku tinggalkan engkau bersama Allah, dan Allah tak akan mensia-siakan peninggalan kepadanya. Cuma kapal terbang tu dia baca baca adat. Sebab tu bila kita nak tinggal anak kita kata aku tinggalkan kamu kepada Allah, dia tak akan mensia-siakan. Umar bin Abdul Aziz ketika dia nak meninggal, orang tanya dia, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak kau? Kata Umar bin Abdul Aziz, in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Jika mereka itu orang saleh, Allah menguruskan orang saleh. Anak kita mungkin tidak ustaz, anak kita mungkin bukan syekh, tapi anak kita boleh jadi orang saleh. Kita boleh jadi orang saleh. Orang saleh bukan kena pergi mengaji agama dapat sijil agama, tapi orang saleh orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Orang saleh orang yang selalu beristighfar. Orang saleh orang yang selalu menyata, ya Rabb, ya Allah, kesian aku. Jika mereka itu orang saleh, Allah menguruskan orang saleh. Sebab itu bila saya selalu mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, dalam hayat ni beberapa kali kita kata, ya Allah tolong aku. Bila kita ditimpa kesusahan dan kita sering merasakan Allah tak tolong, padahal sudah berapa banyak bala yang hari ini kita sudah selamat daripadanya. Sudah berapa banyak duka cita semalam yang kita lalui, yang semasa kita memasukinya kita merasakan dunia bagaikan gelap ataupun sangat pahit. Kemudian Allah menguruskan kehidupan dan kita mula menikmati kemanisan hidup. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dalam hal ini, dan juga ujian Allah kepada insan boleh menyebabkan juga manusia ini bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Orang selalu suka gempak kita. Hang jaga, hang bahaya, hang siap, hang tahu tak anak kita Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Mudah-mudahan kita benar-benar dikurniakan jiwa yang bergantung pada Allah. Cerita tawakal Arab senang. Tawakal Allah. Dia tipu kita apa, dia kata tawakal Allah. Bukan semua Arab lah kan. Tapi kita bukan tawakal itu. Tawakal yang sebenar. Tawakal yang sebenar. Tawakal yang mana apabila manusia bergantung kepada Allah, tak ada lagi dalam pemikiran dia bergantung kepada sesiapa. Dia mungkin berikhtiar, tapi perasaan dia bulat kepada Allah dalam bergantung kepada Allah. Allah janji kalau orang tu bulat perasaan dengan dia, bergantung bulat perasaan dengan dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah bagi dia. Sebab itu jangan ditanya keajaiban kehidupan orang-orang saleh, salafus saleh. Kita baca macam cerita, sebahagiannya macam cerita luar biasa bagi kita. Tetapi itulah tawakal. Tak perlu keluar belanja, tak perlu cari duit banyak, tak perlu keluar belanja banyak, tapi perlu mewujudkan jiwa yang serah pada Allah. Aku serahkan urusan ini pada Allah. Allah akan mendatangkan segala macam sebab dan musabab yang membolehkan orang yang bertawakal itu diselamatkan olehnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-khandaq. Daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khandaq, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'anis salati al-wusta hatta ghabat asy-syams. Wa fi lafz li Muslim shaghaluna 'anis salati al-wusta salati al-'asr thumma sallaha baina al-maghrib wal-'isha. Wa lahu 'an Abdullah bin Mas'ud qala حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله ajwafahum wa quburahum nar. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Daripada Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ali bin Abi Talib ini sekarang ni kita kena sentuh sikit. Ada pokok Syiah ni, dia ambil saya punya ceramah kat Masjid Alwi ni. Kita sebut dalam bahasa utara, kita kena bantai sikit Syiah ni dulu. Dia pergi potong tu, dia kata bantai tu maksud nak pergi bunuh Syiah. Di persatuan Syiah ni bab seleweng perkataan orang juara. Saya bukan nak meruncingkan permusuhan sunnah dan Syiah, tapi saya sebut kadang-kadang sukar untuk menemukan dua perkara yang sangat berbeza. Hasan al-Banna pada hayatnya dia cuba. Mustafa Sibai, mereka antara orang yang cuba. Syekh Mustafa Sibai, tokoh ilmuwan hadis dan ulama ikhwan muslimin daripada Syria. Tapi akhirnya dia pun buat kesimpulan tak boleh. Orang pergi ke Iran, di sana ada kubur Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Baba Syuja' saya sebut, pembunuh Umar bin Khattab, yang kita sebut dan cerita Mughirah bin Syu'bah. Dia ada satu budak Parsi
Dendam ni, dendam Parsi dengan Umar ni dendam perkauman. Pasal Umar ni menjatuhkan kerajaan Parsi. Kerajaan Iran lah dulu. Dia kata bahawasanya Umar kata, aku dengar kau pandai buat khanjar, pisau. Dia kata, aku akan buat satu khanjar, satu pisau yang semua orang akan memperkatakan mengenai ini. Umar kata, budak tu ugut aku. Budak tu dia adalah merupakan pekerja ataupun hamba lah kepada Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi. Dia pernah mengadu kepada Nabi kepada Umar bin Khattab. Dia kata, Mughirah ni tak suruh aku kerja lebih. Umar kata kepada, takutlah Allah dan taat kepada Tuhan kau. Umar cakap dengan Mughirah, tapi dia tak penat semangat kawan ni lah. Tak apa, dia tak cakap. Dia kata, yasi'a adluhu likulli ahadin ghairi. Dia adil untuk semua orang, tapi dia tak adil untuk aku. Tapi dia sebenarnya dia ada dendam Parsi dah. Umar pernah tanya dia, aku dengar kau boleh buat satu pisau yang boleh racunkan orang daripada angin saja. Maksudnya pandai, dia pandai kepakaran benda ni. Dia kata, aku akan buat sejenis pisau yang mana semua orang akan memperkatakan tentangnya. Ketika Umar salat fajar, Abu Lu'lu' ni dia keluar. Dia sebenarnya dia tidak Muslim, dia Majusi. Dia duduk dalam saf dulu subuh, bukan perang macam ni, kelam. Sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis yang kita baca, dia akan kata, imam akan tunggu sehingga kami boleh kenal orang sebelah kami siapa. Maksud kelam lah. Kalau tidak, dia pun bukan tengok siapa tu. Cahaya zaman tu. Selepas tu canggih sikit, banyak orang pasang lampu. Pada zaman Sayyidina Osman lebih canggih, duit pun lebih banyak, tiang pun diukir daripada perak. Duit ada lah masa tu, orang tu bagi tiang perak. Pada zaman Nabi Umar, bumbung pun belumbung tamar saja. Setengah orang Islam ni dia tak tahu. Dia sangka kubah tu, dia sangka kubah tu ialah pelambangan yang dibuat oleh Islam. Tak. Kubah tu tak apalah, salah satu seni bina yang direka, design dia oleh orang Islam. Tapi bukan ada pada zaman Nabi. Kubah ni pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman Nabi, masjid tak ada kubah. Masjid bumbung dia apa? Pelepah tamar saja. Kemudian siapa dia mula design kubah dan orang anggap cantik, lama-lama dia mula dah tersebar kubah ni. Kita tak kata salah betul itu. Itu sejenis reka bentuk lah. Orang kata kalau masjid tak ada kubah, tak ada masalah. Masjid di zaman Nabi tak ada kubah. Orang tengok, masjid apa? Kubah pun tak ada. Bukan rukun masjid. Tapi yang pentingnya, masjid, dia masuk, dia keluar daripada saf dan dia tikam Umar bin Khattab. Bila Umar kena tikam, orang belakang tak tahu. Orang belakang dia kata, subhanallah, subhanallah. Dia ingat Umar tak baca. Umar jatuh. Umar kata, akalani kalb, anjing gigit aku. Jadi Abdul Rahman bin Auf naik, dia baca pendek dan dia angkat. Dia lari, Abu Lu'lu' ni tertikam pisau dia sendiri. Soalan pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa bunuh aku? Dia berkata, ghulamun majusi, seorang budak majusi. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang tak menjadikan aku mati di tangan orang yang mendakwa Islam.
Abu Lu'lu' ni penjenayah besar. Dia bunuh Amirul Mukminin, khalifah Islam yang sangat adil. Tapi Abu Lu'lu' ni kubur dia di Iran, dijadikan tempat upacara ibadah Syiah. Diletak di situ Baba Syuja', bapa keberanian Abu Lu'lu' yang telah berjaya membunuh Umar bin Khattab. Orang kata Syiah dengan Sunnah tak apa, beza sikit-sikit, beza banyak tu. Beza banyak. Orang yang kita kata Amirul Mukminin selepas Nabi Abu Bakar dan Umar, dia kata ni manusia paling laknat. Orang yang membunuh dia tu kubur dia, bahkan dia sembah kubur Abu Lu'lu'. Takkan nak sama. Saya tak salahkan orang Iran keseluruhannya. Mungkin ada orang awam tak tahu apa. Tetapi tadi saya baca satu berita yang berbagi dia orang putus state. Satu orang ulama Iran, dia mubahalah dengan ulama Sunni. Mubahalah. Kita Malaysia terkenal mubahalah. Kita sebut istilah tu tahun ni. Lepas tu diguna pakai sebab 3-4 tahun ni lah. Bila berhenti tak tahu lah. Bukan sebahagian tu pandai-pandai buat sendiri ya. Tapi mubahalah, dia mubahalah dengan ulama Sunni. Ulama Sunni ni kata Aisyah isteri Nabi dan orang baik. Dia kata Aisyah perempuan jalang, perempuan lacur. Lawan mubahalah. Kalau aku salah, Tuhan balak aku, laknat aku. Kalau hang salah, Tuhan laknat aku. 8 bulan kemudian ulama Iran yang mubahalah tu ada masuk dalam berita, habis mulut dia kena kanser atas bawah. Tak tahulah, tapi selepas dia mubahalah menyatakan nak isteri Nabi perempuan lacur, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kita mungkin boleh ada pemimpin negara daripada PAS, mungkin juga boleh ada lah pemimpin daripada UMNO, mana-mana lah parti yang menang. Tapi saya rasa kalau saya tak maulah pemimpin tu Syiah. Hang mungkin lah PAS ke hang UMNO ke, satu hal tak apalah kan. Tapi kalau dia Syiah, berbeza dengan kita. Berbeza. Hak lain tak apa. Kok dia ni suka rambut belah tepi, belah tengah ke, tu tak apalah, kita ikhtiar biar kau mana pun. Tapi main hang jadi Syiah, orang yang kita kata radhiyallahu an, Allah redha padanya, dia kata laknatullah alaih. Takkan nak sama. Takkan nak sama. Daripada Ali radhiyallahu an, saja cerita Ali ni. Kerana Syiah kata daripada 20,000 di Malaysia sekarang ni. Tak tahu, saya pun tak ada kira. Tak apa. Macam itulah. Di Perlis ni dia kata. Macam itulah strategi puak-puak ni. Mereka kalutkan negara ini dengan isu orang sunnah, isu Wahabi, isu yang tak ada, isu Saudi, sehingga Imam Sudais datang ke sini dibangkitkan isu kononnya ni Wahabi dan seumpamanya. Dalam masa itulah mereka melalaikan umat Islam di Malaysia ini untuk melihat tentang perkembangan Syiah. Tiba-tiba gedebum, Syiah meletup di Gombak, dan hari ini buat demonstrasi merata dan keluar buat perayaan menyambut hari kelahiran Fatimah binti Zahra 1000 di jalanan. Yang Jais tangkap, dia bukan berkembang hari ini, dia sudah berkembang lama. Tapi oleh kerana ada orang yang kepala otaknya sedikit macam Syiah atau pro Syiah, dia bangkitkan isu Sunni, Wahabi dan seumpamanya, sehingga isu Syiah ini dibiarkan dan akhirnya Syiah berkembang dan sangat banyak. Dan ini yang berlaku.
Padahal bukan ada apa orang Malaysia duk pergi sembahyang belakang Imam Masjidil Haram pun. Mai sini nak kalau kata Imam Masjidil Haram tak betul. Yang pi kata sahabat kafir, Omar kafir, Aisyah perempuan lacur ni, tak apa pula berkembang sana sini, ceramah merata. Dan hari ini memang banyak lah. Memang banyak. Dan saman merata lah. Dia saman Jais, saman, semua saman. Dan sebahagian parti-parti politik pun dah susah hati lah dengan Syiah ni. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali, orang Syiah kata, saya nak terang, orang Syiah kata orang Sunni tak adil kerana tidak mengambil riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Kata para ulama hadis, pertama, Ali kelebihannya banyak. Dalam kitab-kitab hadis ada kelebihan Ali. Tapi orang Syiah ni tak puas hati. Dia terpaksa buat main hadis-hadis lain yang dia wujudkan, dia reka, dia fabricated hadis tu. Dia buat hadis palsu dan hadis tu muncul. Kalau tuan-tuan baca dalam Usulul Kafi tulisan Al-Kulaini, Al-Kulaini dalam Syiah ni macam Al-Bukhari lah. Kulaini ni saya pun tak bawa Usul Kafi, ada saya Usul Kafi. Imam-imam ni, imam-imam yang 12, Ali, Hasan, Husain, Al-Baqir, Al-Kadhim, Al-Sadiq, semua imam-imam ni dah sampai 12. Al-Jawad, Sajjad, azan. Balik kepada perbahasan kita tadi. Dalam Usul Kafi dia sebut tentang imam dia ni, imam-imam ni mengetahui yang zahir dan yang batin, mengetahui segala perkara yang ghaib. Ilmunya bukan seperti ilmu Musa, kerana Musa itu seorang nabi, bahkan ilmu seperti semua para nabi. Tidak ada pergerakan zarah yang berada di angkasa melainkan diketahui oleh para imam. Dahsyat. Satu mazhab yang dibina di atas dasar kasta. Hanya kelompok yang dianggap keturunan Nabi saja yang boleh jadi pemimpin. Sedangkan Nabi SAW kata as-sam'u wa ta'ah wa in walla alaikum abdan habasyi yaqudukum bil kitab wa sunnah. Taat dan dengar selagi pun yang memerintah kamu seorang hamba Habasyi, selagi dia memimpin kamu dengan kitab dan sunnah. Ini Syiah. Dan dia tak perhati tentang Ali. Dia kata riwayat Ali sikit di kalangan ahli sunnah. Dia nak riwayat banyak. Dan dia nak kelebihan-kelebihan Ali. Dan sekarang budak-budak kita sebahagiannya tak tahu apa, dia baca, dia kata ni adalah hadis-hadis ni Syiah bab kelentong, hadis nombor 1. Hak Bukhari kata macam lain, dia kata macam lain, dan dia berikan tafsiran. Saya banyak terima email WhatsApp, semua banyak hadir. Macam mana nak menjawab hadis Ghadir Khum. Ghadir ni satu tempat Ghadir, Nabi balik dalam perjalanan, Nabi kata man kuntu maulahu fahadha Ali huwa maulah. Siapa yang aku ini maulanya, pemimpinnya, maka Ali ya pemimpin dia. Dia bagilah nota kaki hadis riwayat Ahmad itu ini, ada ulama Sunni kata sahih dan seumpamanya. Ni menunjukkan Ali kena jadi pemimpin. Saya kata pertama, ini satu perbahasan yang orang biasa masuk campur. Perkataan pertama, ulama khilaf tentang hadis ni.
baik kita ambil pendapat yang kata sabit hadis ni. Ibn Taymiyah tolak kesabitan hadis. Perkataan maula ni pasal rawinya Ali. Perkataan maula, siapa yang aku maulanya, maka Ali maula. Maula bukan khalifah. Hadis ni ada konteksnya. Nabi bercakap ketika mana orang komplain pelantikan Ali bagi jawatan dia di Yaman. Jadi Nabi jawab, siapa yang kata aku pemimpin? Ya, Ali pemimpin dia, aku lantik Ali. Syiah kata semua para sahabat khianat. Mereka dengar hadis ni tapi mereka tak laksanakan. Bukan sahabat khianat. Sahabat tahu apa maksud Nabi. Nabi jawab persoalan syak orang terhadap Ali. Nabi tak kata dia khalifati min ba'di, khalifatu min ba'di, khalifah selepas pada aku. Hadis tu Syiah yang reka saja, yang kata khalifah selepas aku. Sahabat tidak khianat sehingga mereka mengkafirkan semua sahabat Nabi melainkan beberapa orang. Baru ada RTM yang buat temu bual dengan saya tentang Syiah, dan dia kata dia pergi ambil gambar markas Syiah di Kedah dengan penuh gambar-gambar kain kapan berdarah dan seumpamanya. Saya kata memang dia mazhab darah. 10 Muharram cederakan badan, pukul-pukul sampai luka. Pergi di internet, tuan-tuan boleh tengok. Saya bukan nak, saya tak kata kafir ke apa, tapi saya kata hak batu kif tu ringan lagi. Bagi kanak-kanak pun ditoreh. Konon nak mengenangkan peristiwa yang menimpa Al-Husain bin Ali. Ada markas macam-macam pengikut dia, tak ada masalah. Tapi kalau di Kedah orang cakap pasal sunnah, heboh radio Alok Start jawab tak kira lah. Ni ada orang kata pi kubur tak payah baca Fatihah, doa saja jadi isu. Hak kata sahabat Nabi kafir duduk boleh pula Allah. Tak maaf lah orang Kedah, bukan saya salah. Sebab sebahagian orang dia ada persamaan. Tuan-tuan kalau pergi ke Iran, tuan-tuan akan buka TV dia pagi-pagi, tuan-tuan akan tengok sebelum subuh dia dah mendayu-dayu dah. Bab mendayu-dayu Iran Syiah kelas mana ni. Mendayu-dayu sedih, kumpul di kubur sedih, kubur wali, kubur. So Khomeini pada hayat dia meruntuhkan patung Shah Iran. Tuan-tuan pergi ke Tehran, tuan-tuan tengok dia potong patung tu, memang padan pun rejim itu ditumbangkan kerana membazir wang rakyat buat patung dah. Tapi bila Khomeini mati, orang Syiah buat kubur dia berkubah emas lebih mahal daripada kubur Shah. Ramai orang minat Khomeini sekarang. Dah ada pemimpin politik tertentu 2-3 hari ni bercakap, kita lihatlah Khomeini. Oh, saya tak kisah. Di sudut positif dia, saya memang positif. Ada sudut yang bagus, rumah dia kecil, hidup dalam keadaan zuhud, tapi itu bukan menentukan akidahnya betul. Di sudut tu bagus. Gandhi kasut tak pakai, lagi kelas. Tapi bukan menunjukkan akidahnya betul. Di sudut perjuangan politiknya, menentang tirani, menentang kuku besi, okey, kita setuju. Tapi tak payah import akidah dia mai. Tak payah import akidah dia mai. Ali bin Abi Thalib kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Khandaq. Hari peperangan Khandaq ni
peperangan Parit pada tahun yang kelima Hijrah. Nabi dengan sahabat korek parit. Cadangan korek parit ni, cadangan ni mari daripada Salman Al-Farisi. Pasal biasanya perang biasa Nabi tentera musyrikin ramai, nak buat macam mana? Salman cadang supaya kita gali parit, supaya tentera kuda tak boleh parit yang kuda lompat tak lepas bukan ada jengkorek macam tu. Nabi dan para sahabat gali parit dan Rasulullah tambat perut dia dengan ikat dengan batu, lapar. Masa korek depa bernasyid, ni kita depa menyanyi, Allahumma la aish illa aish al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajir. Ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ampunlah muhajirin dan ansar dan muhajirin. Korek korek parit. Strategi ni strategi Parsi. Salman cadangkan. Ini menunjukkan flexibility dalam Islam, keluasan dalam Islam. Cadangan yang baik kita terima walaupun itu digunakan oleh orang Parsi. Ini soal strategi. Tak semesti orang kata mesti nak buat. Orang kadang-kadang orang kata duit dinar Islam. Saya kata dinar emas. Dinar emas. Adakah dalam Islam ni ada duit dinar tertentu? Sebenarnya pada zaman Nabi tidak ada mata wang keluaran Nabi, tak ada. Nabi pakai dinar dan dirham yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan Rom ataupun Parsi ketika itu. Pada zaman kerajaan Bani Umayyah, baru kerajaan umat Islam mengeluarkan mata wang sendiri. Tapi hadis memang sebut dirham dan dinar lah. Ta'ish abdul dinar, ta'ish abdul dirham. Celaka hamba dinar, hamba dirham. Tak apalah, baguslah nak mengembalikan dinar tu, saya setuju. Sebab saya kata penting, mata wang ni dia ada nilai pada mata wang. Dia panggil the value of the money is in the money. Nilai mata wang itu berada pada duit mata wang tu. Artinya kita kalau ambil ni sekeping emas, macam mana pun kita pi, dia emas. Kata kalau kita tidur 100 tahun boleh bangkit balik pun, pi tetap ada nilai. Tapi kalau orang zaman Jepun tu bangkit dengan duit pokok pisang tu, memang tak laku lah. Ataupun duit kita ni barangkali 56-100 tahun lagi pi, orang kata duit ni tak pakai lah. Duit kita habis, value habis. Dan siapa yang menentukan value ni? Yang ni RM2, yang ni RM3, orang tentukan. Dan tapi kalau yang ni satu berat emas tu sendiri ada nilai. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi saya nak ceritanya, tak payahlah namakan dirham Islam ke apa, dirham, dinar, tak ada masalah. Ramai orang nak kaitkan bubuh nama Islam. Saya kata bubuh nama dia halal, tak payah esok buat kereta Islam. Oh kacau kita. Apa beza kereta Islam dan kereta-kereta kafir ada ni? Ataupun kereta-kereta tak Islam ni? Oh kereta Islam ni mungkin bumbung dia nak macam kubah sikit ke apa. Kalau kita kalau kita kurangkan menggunakan jenama agama ni, kerana asal dalam kehidupan ni halal belaka. Saya tengok, minta maaf lah, kenyataan pegawai, bukan saya nak berkelahi kan dah, pegawai bahagian apa ni, apa nama, kajian JAKIM tentang apa nama, apa Publican apa nama yang Iran tu, dia kata tak halal sehinggalah dipastikan, dia haram sehinggalah dipastikan halal. Jadi orang tak boleh minum sehingga majlis fatwa bersidang. Tak apalah, dia bagi pendapat dah, tapi sebenarnya kaedah dia bukan macam tu. Benda yang tak memabukkan apa saja dia halal sehingga terbukti haram, bukan haram sehingga terbukti halal. Ayat nira, ayat tak payah bersidang.
Ni nak tentukan ayak tebu, lepas tu ayak nera, lepas tu ayak Bandung campur dengan cincau. Tak payah. Semua urusan ni halal. Orang yang kata haram kena buktikan dalil. Bukan berikan dalil haramnya, halalnya ayak Bandung campur cincau. Jenuh kita. Semuanya halal. Al-aslu fil asya' al-ibah. Halal. Kenyataan itu telah dikeluarkan. Tapi tak apalah, baikilah kemudian. Pasal nanti orang salah. Kalau kita buat peraturan macam tu, kalau tanya saya, tak mabuk, halal lah. Ada khilaf pendapat antara ahli kufah dan seumpamanya, tapi orang minum tak mabuk, halal. Okey. Perang Khandaq ni gali parit. Parit tu sepatutnya ada lagi. Orang komplain pasal kerajaan Arab Saudi kambuh sikit. Salah satu sebab mereka kambus, mereka kata kerana orang duk pergi bayar nazak. Dan memang betul lah ramai orang duk pergi bayar nazak. Ambil bayar. Orang kita ni bukan boleh tengok benda pelik sikit. Benda tu tambah benda tu memang bukti para sahabat yang Nabi yang korek. Kubur Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kalau bangkit pun marah kat dia apa? Duk pergi bayar nazak. Tulis dalam kertas ni pergi dalam kubur. Bagilah anak saya lulus periksa. Bagilah anak saya ni. Bagilah saya dapat menikah. Pergi minta ke Imam Syafi'i. Dia sama sekali tak akan mengizinkan hal itu. Boleh pokok getah nampak macam muka orang pun masuk surat abang. Lekeh. Kalau kita berlaku peristiwa macam tu, sebelum kita dah tahu masyarakat ni, kita pergi torek abang atas muka tu supaya dia tak jadi. Pasal ramai kaki kalut, tengok buah biji getah pelik sikit pun masuk surat abang. Biasalah. Jadi dia sebab tu Sayyidina Umar dia buang pokok yang tempat bai'atul ridwan, alladzina yubay'unaka tahta asy-syajarah, orang-orang yang berbai'ah dengan kau di bawah pokok. Quran kata pokok tu para sahabat bai'ah dengan Nabi untuk membela Uthman bin Affan. Bila Nabi dah tak ada, zaman Umar ramai orang duk pi bawah pokok tu. Inilah pokok hak Nabi. Umar tebang sebab takut mari khurafat, mari syirik. Jadi kadang-kadang Khandaq ni tempat ni memang bagus, tapi sekarang ni tutup. Kata Nabi masa perang Khandaq, mala Allahu quburuhum wa buyutahum nar. Tuhan penuhkan kubur dan rumah mereka dengan neraka. Nabi marah kat musyrikin. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabati syams. Seperti mana mereka penuhi, yang sibukkan kita daripada menunaikan salatul wusta sehingga terbenamnya matahari. Salat wusta ni apa? Pasal apa penting perkataan salat wusta ni? Sebab pertama, Quran kata dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'ala salawat was salatul wusta. Jaga-jagalah, hendaklah kamu menjaga solat-solat dan terutama solat wusta. Jadi solat wusta ni menyebabkan berlaku perbincangan di kalangan para ulama, apa itu solat wusta, sehingga berbelas pendapat kaul. Kerana Quran sebut solat wusta ni, ada kata solat subuh, ada kata kerana mesti solat ni special. Allah kata jaga semua solat, terutama solat wusta. Jadi solat wusta ni paling nak kena jagalah. Jadi tuan kitab kita ni nak buktikan yang dikatakan solat wusta tu solat apa, kerana ulama khilaf. Jadi dia kata solat wusta bagi dia, dan inilah pendapat yang paling kuat kalau kita tengok dalil ni, ialah solat asar. Sehingga Nabi kata sehingga tenggelamnya matahari. Dan perkataan wusta ialah perkataan tengah. Kerana Quran suruh kita jaga solat asar. Kena ramai orang subuh mungkin bagus, tapi tang asar dia banyak masalah kita ni.
Yang tu yang ni mari sibuk dia gaduh nak terlepas. Kan? Pi padang besar ke apa? Tak apa kita qada pas maghrib. Mana boleh. Nabi marah kat musyrikin Mekah kerana mereka kepung sehingga mereka tak dapat solat. Nabi tak dapat solat, terpaksa uruskan peperangan lawan mereka. Masa hari perang Khandaq, Nabi doa supaya Allah penuhkan kubur dan perut mereka dengan api neraka. Kira penting. Hadis ini juga menunjukkan bahawasanya boleh berdoa kepada orang-orang yang zalim dengan kadar kezaliman mereka. Nabi kata syaghaluna 'anis salatil wusta, thumma sallaha bainal maghrib wal isya, kemudian baginda semayang antara maghrib dan isya. Nabi bukan sengaja tinggal, dia perang, tak ada ruang, sehingga habis dah peperangan tu duk berlawan, sehingga masuk antara maghrib dan isya baru para sahabat ada masa untuk solat. Ulama-ulama khilaf, kalau solat yang macam ni dia panggil qada ke dia panggil ada? Qada ni maksudnya kita ganti, ada ni maksudnya tunai. Bagi saya perbahasan ni tak ada faedah sangat lah. Kita nak semayang lah. Macam orang tanya ni, kalau saya bangkit-bangkit pukul 8 pagi, saya semayang qada ke saya semayang tunai? Kita kata semayang subuh. Tapi dah habis waktu, itulah waktu dah hang tidur tadi. Tengoklah kalau hang tidur dengan sengaja, dosa besar lah. Tapi memang tak sedang apa langsung. Masa itulah waktu kita tunai. Habis tu nak sebut apa? Mana ada sebut apa? Niat semayang subuh, Allahu Akbar. Haduk karang kat depan tu tak ada siapa suruh. Allahu Akbar. Khilaf di kalangan ulama, tapi semayang asar yang dia tinggal pada waktunya, itulah waktu yang mereka ada. Abdullah bin Mas'ud cerita benda yang sama. Habasal musyrikuna Rasulullah an salatil asr hatta marratis syams. Musyrikun halang Nabi daripada semayang asar sehingga merah matahari ataupun kuning matahari. Nabi kata syaghaluna 'anis salatil wusta salatul asr. Mereka kacau kita daripada semayang asar, semayang salatul wusta, iaitu semayang asar. Allah penuhi perut dan kubur mereka dengan neraka. Ini menunjukkan pentingnya solat asar. Dan para ulama jadikan ini bahawasanya tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud ni dalam hadis ni, dia kata sama ada Nabi kata malak Allah atau hasyallah, dia ulang, dia tak pasti, dia kata semoga Allah himpunkan mereka, penuhi mereka, walaupun maknanya hampir sama, tapi dia cuba cari kalimat yang Nabi gunakan. Nah, hadis ni Abdullah bin Mas'ud tu sahabat, dia kata Nabi kata malak Allah, Allah penuhkan tu, hasyallah, Allah sumbatkan mereka ke, lebih kurang salah satu tu Nabi guna. Dia bagi dua-dua, dia takut dia silap. Kita kalau baca hadis tak kira, baca tak ingat pun, Nabi kata macam ni, tak betul pun, jauh hak Nabi kata. Sebab tu jaga-jaga hadis Nabi. Kita kata Nabi kata maksud dia yang kau baca macam ni. Kalau kita tak ingat, sekali orang salah faham, terutama kita kadang-kadang tak faham. Baru ni saya sebut, ada satu radio, dia terjemah ayat Quran, perkataan qul huwallahu ahad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, terjemahan dia ialah katakanlah. Qul tu dia perkataan, dia panggil fi'al amar, perintah, katakanlah, ditujukan kepada orang tu lah yang dia ucap, mukhatab, orang yang dia ucapkan. Dia terjemah hendaklah tuan hamba berkata. Dia terjemah bahawasanya Allah Ta'ala itu satu. Dia rasa dia nak berbahasa, tapi dia telah salah. Dia kata dengan Nabi ni kita kena cakap elok-elok, tuan hamba.
Ini bukan kita cakap dengan Nabi, ini Allah yang cakap dengan Nabi. Tuan hamba, tuan kepada hamba. Maksudnya bahasa ialah bahasa Melayu dulu, nak kononnya merendah diri tuan hamba nak ke mana? Macam dia tu tuan, kita ni orang hamba. Kan? Kalau dia raja, dia tak kata kat rakyat dia tuan hamba. Kan? Dia kata apa? Siapa tak tahu raja kata apa kat rakyat. Tapi tuan hamba itu bahasa sama-sama standard lah. Tuan hamba nak ke mana? Bila dia terjemah Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad. Orang terjemah tu betul dah. Dia rasa yang tu tak, bahasa ni tak apa, tak halus dengan Nabi Muhammad. Katakanlah, hendaklah tuan hamba katakan. Seakan-akan Allah cakap dengan Nabi, Allah bahasakan diri tuan hamba. Bila Allah Nabi tuan, Allah hamba pula. Dan kawan ni radio ni, itulah nak Islam tu bagus, tapi dia kena ada ilmu. Dia mungkin fikir dari satu sudut baguslah dia nak berlunak, tapi implikasinya dia lupa ini Quran, Allah cakap dengan hamba dia Muhammad, bukan dia tuan hamba dia. Jadi ini terjemahan dan terjemahan yang betul. Allah a'lam. Ada soalan? Dah ada masa dia apa? Sejam tak ada. Ada soalan tak? Kenapa orang-orang Islam sejak dilahirkan tidak menghormati Islam, sedangkan orang bukan Islam setelah memeluk Islam mereka lebih menghormati dan mengkaji Islam lebih mendalam dari orang Islam yang sebenar? Ada orang Islam yang hormati Islam yang asal, tapi biasanya manusia ini tak menghargai benda yang dia ada. Sebab tu Islam secara warisan ini terserah pada Allah. Mungkin orang tu dia waris agama kerana pak dia Islam, dia Islam, tapi dia kalau dia tak beriktikad dengan iktikad Islam, sekalipun orang panggil dia dengan panggilan Islam, hakikat dia di sisi Allah tidak Islam. Hakikat dia tak Islam. Tapi bila orang baru masuk Islam, dia semangat, dia nak Islam kerana dia nak cari kebenaran. Tengoklah dia masuk atas apa. Dulu kita pun bincang dah hal ni. Islam atas kad pengenalan yang kita bertahankan sangat, sampai kalau ada orang nak keluar daripada agama, nak ubah kad pengenalan, nak tukar agama, sampai nak bergaduh kita. Sebenarnya manusia ni dia bukan Islam tahkat pengenalan. Kalau dia tak mau Islam, kat pengenalan dia kata dia Islam, dia tetap kafir. Tak ada faedah yang dia tulis Islam situ. Habis tu orang tak boleh orang keluar Islam. Bukan boleh, memang ada orang keluar Islam. Bukan ada pintu duk kunci tak boleh keluar. Kita duduk dalam rumah kita seorang-seorang, kita kata aku tak mau agama ni, kita keluar. Itu ada bab nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Batalnya Islam, batalnya iman. Keluar daripada agama. Kalau ada orang kata tak boleh, kau tetap Islam, apa maknanya? Saya tak percaya pada Islam, tak kira kau Islam juga. Ada macam tu. Pergi, kau tak percaya kau pergi. Orang kata nanti orang akan keluar. Kalau nak buat undang-undang dengan negara kita tak ada undang-undang tu. Kalau nak undang-undang bunuh pun saya ingat tak sesuai lah bagi saya dengan keadaan sekarang ni. Kerana banyak prosesnya lagi. Kita tak boleh bunuh orang saja, melainkan dia telah hilang segala keraguan. Sekarang semua ragu. Zaman Nabi, tengok Nabi tak ada tengok sahabat, tengok kerajaan Islam, tengok masyarakat Islam, tengok faham Quran, zahir kebenaran agama.
Sekarang bila tengok orang Islam terus confuse, betul ke Islam ni? Teruk mereka daripada orang bukan Islam ni. Jadi segala benda yang meragukan tentang Islam wujud, melainkan satu orang tu baca Quran dan faham sendiri. Maka tak boleh kita laksanakan hukum dalam keadaan macam ni, melainkan kita kena cuci syak daripada agama. Istitab. Syak pada agama tu siapa yang nak buat? Kita kena buat. Bila ada orang nak murtad, paling boleh kita buat dalam negara kita, dia hendaklah ditahan berapa bulan ke dalam proses untuk dipulihkan akidah dia. Setelah dia tak mau juga, setelah kita terang akidah yang sebenar, bukan pergi terang satu orang kata, dengar ustaz nak terang, tapi saya nak tanya ustaz, jangan tanya-tanya, dengar sudah saya ustaz. Tak boleh. Dia mesti boleh mendengar, boleh berhujah. Setelah kawan tu tak ada, macam mana? Saya pun tak ada hujah apa lah, memanglah Islam ni hebat, tapi saya nak keluar tak? Tak ada apa. Alhamdulillah. Nak buat apa? Nak tunggu dia ambil zakat kita, nikah dengan anak-anak kita. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ni. Saya kata paling tinggi buat undang-undang, ditahan 3 bulan dalam proses apa, yang proses memulihkan dia secara bagi makan, bagi apa. Kita buang banyak orang Islam, macam-macam lah kita ada penuntukan. Tengok orang bukan Islam, satu orang bagi tahu saya, depa masuk, orang ramai orang tukar agama pasal apa? Ni dapat free, handphone free boleh tukar agama. Dapat banyak orang susah bagi, Kristian bagi, Buddha bagi, semua. Saya kata itu hak mereka bagi. Semua agama nak kempen agama mereka. Tapi yang herannya pasal bagi kita tak bagi. Kita lagi besar peruntukan kita, duit kita lagi banyak. Dalam negara ni macam-macam peruntukan. Tuan-tuan tengok dia buat astaka nak baca apa? Musabaqah berapa ratus ribu. Nak pakai apa hari lah. Cukup kaya lah. Lepas tu punggah. Dalam tawaf wada' adakah perbuatan sa'i? Dalam tawaf wada' tak ada perbuatan sa'i. Tawaf wada' tak ada perbuatan sa'i. Kerana dia tawaf. Sa'i itu untuk umrah dan haji. Bagaimana tawaf sunat, adakah perlu dibuat sa'i? Tak perlu buat sa'i. Tawaf sunat. Ada soalan? Tak ada soalan lah. Ini semua soalan betul ni. Ustaz sebut perhimpunan bersih. Halal, tapi sahabat kita kata haram. Tuan-tuan, ada yang meninggalkan. Itu yang kita panggil istitab tadi. Setelah dia kata dia tak nak Islam, dia tolak Islam, kita kena tanya sebab. Apa sebab awak tak mau Islam? Dia kata Islam kata macam ni, saya tak puas hati. Itu datang peranan ulama ataupun tokoh akan terang kepada dia. Dalam proses tu yang kita minta supaya dia diwajibkan dalam proses itu. Kita buat satu akta, siapa yang nak keluar, dia mesti melalui proses ni 3 bulan ataupun 5 bulan, sehingga kawan ni yang mengurus ni kata memang tak ada jalannya ni. Untuk tu tak, Islam kata ada bab istitab, iaitu diminta bertaubat, dan pemerintah berhak untuk membuat peraturan di bawah siasah syariah.
syarak tak bincangkan, sebab syarak tak pernah kata 3 hari ke 6 hari. Abu Hanifah kata, dalam mazhab Abu Hanifah kata, dia dikurung sehingga dia percaya balik Islam. Katanya tak ada satu peraturan. Ulama-ulama khilaf, adakah orang murtad ni dibunuh? Majoriti kata dibunuh, tetapi sebahagian pendapat yang minoriti menyatakan tidak dibunuh, melainkan jika sekiranya dia murtad, itu dia sertai dengan kebangkitan menentang masyarakat Islam. Kalau dia menetap senyap-senyap, tak dibunuh. Antaranya mereka berhujah dengan hadis Dhu Khuwaisirah, yang mana lelaki yang telah menghina Nabi SAW, yang kata Nabi tak adil dalam pembahagian harta rampasan harta peperangan, dan sahabat marah. Khalid Al-Walid nak ambil tindakan pada dia. Nabi kata biarkan dia. Bagaimana Nabi membiarkan dia sedangkan dia menghina Nabi? Menghina Nabi jatuhnya murtad, tapi Nabi tak ambil tindakan pada dia. Menyebabkan ulama khilaf, murtad ni peruntukan di bawah hukum hudud ke di bawah hukum ta'zir. Kalau di bawah hukum hudud, pemerintah tak ada hak untuk campur tangan. Tapi kalau di bawah hukum ta'zir, pemerintah ada hak untuk melihat kesesuaian. Untuk melihat kesesuaian. Ni perhimpunan bersih. Tuan-tuan nak pergi ke? Nak pergi, saya nak cerita je lain. Saya tak pernah kata bersih. Saya tak pernah kata pergi demonstrasi halal secara mutlak. Saya tak kata. Kita bila nak bagi satu pandangan hukum, kita kena mengambil kira kesan daripada pandangan. Ada orang kata haram membaca utusan, keluar fatwa. Tuan-tuan bayangkan fatwa yang seperti itu, kesan dia haram baca. Kita pipi tengok atas meja kawan kita ada utusan, kita pun baca haram. Kita pergi nak bubur minyak, tengok utusan duduk di rak tu, duduk tengok utusan, beli tak? Utusan kata apa? Hei, jangan baca, haram. Itu maksud haram baca. Fatwa tu tak betul dari segi wordingnya. Tapi kalau dia kata haram mempercayai, tak kira suara abang apa kan, bolehlah kita kira macam mana haram mempercayai tu. Haram membeli, bolehlah orang kira. Haram baca ni kalut ni. Pi pejabat utusan dah, hoi kau tak boleh lalu, tak kita tengok kita baca pula, baca jadi haram. Tuan-tuan faham? Bila kita kata berhimpun beramai-ramai itu haram, untuk melahirkan suatu perasaan itu haram, dia bukan akan kena pada bersih, dia akan kena pada banyak lagi perhimpunan. Isu orang nak penamaan calon pilihan raya, mereka berhimpun tak? Berhimpun tak tuan-tuan? Semua parti berhimpun, langkat spanduk, angkat slogan, haram ke halal. Kalau kata haram, haramlah yang tu juga. Lepas tu kita tak puas hati siapa-siapa, kita pun pi 20 orang, pi malah kami tak puas hati dengan cara macam ni, berhimpun, melahirkan tak puas hati, haram. Sebab itu bila kita kata berhimpun, lahirkan perasaan tak puas hati, haram, nanti banyak benda tak boleh buat. Maka sebab cuba baca, saya tak kata halal, saya kata kalau berhimpun melahirkan suatu benda, dia kena tengok pertama tujuannya apa. Kalau tujuan betul, caranya betul itu pun tak. Berhimpun itu adakah nak bergaduh? Kalau nak bergaduh, haram. Kalau nak menumpah darah, haram. Kalau nak pergi maki orang, haram. Tapi kalau sekadar nak pergi luahkan perasaan, tak maki orang, kami tak setuju. Katalah satu orang buat tindakan tak ni, kita pergi daripada sini 100 orang pergi serah memorandum, kami tak puas hati dengan cara buat macam ni kepada kawan kami sekian-sekian. Kalau kita haramkan, dia akan haramkan yang tu juga. Sebab itu jangan haramkan secara, jangan kata zaman Nabi tak pernah ada demonstrasi. Itu tak boleh. Zaman Nabi pun tak pernah ada perhimpunan agung, tak pernah ada lagi muktamad tahunan, tak pernah macam-macam. Ini ialah urusan kehidupan yang kaedah
tak pernah dibuat oleh Nabi tu, hak tu dalam urusan ibadat. Dalam hidup ni, apa yang tak ada bukti Nabi larang, boleh. Nabi tak pernah buat dewan, kita buat dewan. Nabi tak pernah buat apa? Kuliah apa nama duha, Nabi kan pernah buat. Tapi kita tengok masa tu orang ramai ceramah habis. Jadi ini semua asal kita jangan kata di sini kita kena buat. Ini agama suruh, tapi kita kata ini pendekatan. Macam mana zaman Nabi tak ada edar risalah, kita edar risalah. Zaman Nabi tak ada guna internet, kita guna internet, Facebook. Ini kehidupan, tuan-tuan. Sehingga ada dalil yang menunjukkan haram. Kau tu masukkan elemen haram, maki orang, cercah orang, rusuhan, pecahkan harta benda awam, semua itu haram. Tapi kalau suatu orang pi duduk sengak, tak puas hati, balik. Tak ada apa. Balik. Siapa yang memulakan provokasi, dia berdosa. Siapa yang pi mula kata orang dulu, pukul orang dulu, sehingga dosa, berdosa. Sebab itu bila nak haramkan, tuan-tuan nak kena haram, haram semua. Kita kata, kalau kita kata haram, kalau merusuk, saya nampak macam mana hukum tu. Tapi kalau keluar beramai-ramai meluarkan rasa tak puas hati, haram. Haram hak di Mesir buat, haram semua. Haram masa pilihan raya, haram perhimpunan menyatakan perasaan. Tunjuk perasaan ni, perasaan suka tak suka, perasaan dah kah? Haram perhimpunan sejuta beliau. Tutup jalan juga. Saya tak menyebelahi mana-mana, tapi kaedah menentukan hukum itu. Tak kisah, tapi bila nak tentukan hukum, ini macam fatwa sebahagian pimpinan parti politik yang saya kata, haram baca utusan. Saya bukan menyebelahi utusan, tapi haram baca ni macam mana? Kadang-kadang kita pergi rumah kawan kita tak beli utusan. Saya tak kisah beli utusan apa. Lepas tu saya pelik lah kadang-kadang, banyak lagi majalah lain kan. Tapi kalau kita kata haram mempercayai khabar fitnah, nampak. Haram mempercayai berita bohong, nampak. Haram membeli sumber-sumber yang bohong, nampaklah. Haram membantu. Kalau haram baca, pergi rumah kawan, weh, hang beli utusan dong, tu dia boleh kata macam ni, hang dosa hang tahu, hang baca apa dia kata. Tuan-tuan, come on lah. Ini cara kita letakkan wording dalam hukum. Saya bukan nak balah siapa haram siapa halal, tapi hukum ni ada kaedah dia. Kalau kita buat satu kaedah, besok jerat kita. Saya tak mau. Saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat yang kata benda ni. Katakanlah satu hari nanti hampa masuk politik, dan kemudian hampa nak pergi pendamaan calon, hari pendamaan calon, berhimpun ramai dengan bendera dengan apa ni, tu pimpinan tu melafazkan rasa sokongan. Kalau yang ni haram, yang tu mesti haram hukum dah. Lebih baiklah kata keluar tunjuk perasaan yang disertai dengan kerusuhan, kekacauan, memusnahkan harta benda awam, merosak, haram. Jika tidak disertakan, halal. Halal tu bukan maksud disuruh ke apa, halal dululah, bolehlah buat. Jadi dia kata Dr. Asri duk suruh orang pergi demonstrasi, orang baru kata halal dulu. Orang kata halal minum yang tebu, siapa nak minum, minumlah. Siapa kencing manis, jangan nak minum. Tapi kalau saya fikir benda tu ada kebaikan dia, tak ada masalah. Saya rasa negara ni kena adil. Kalau tanya saya tak mau. Saya nak suruh bersih buat 9, dan suruh geng hak tak suka pada bersih buat 10. Habislah. Yang Nabi buat hari tu juga buat apa? Mana berkelahi. Kawan ni buat 9, katalah dia kata 50,000 keluar, tak setuju. Tapi TV kata tak mendapat sokongan rakyat, saya ingat dapat 10 orang ya. Kan? Katalah dia buat 50,000. Lepas tu kawan ni yang tak setuju, yang di sebelah pihak pula, buat pada hari berikutnya 50,000. So rakyat tengok 55, habis, selesai.
Hak belah ni pun ada orang suka, belah ni apa tunggu pilihan raya. Habis kan? Tapi nak pergi bahas benda tu. Kadang-kadang media ni pun tak cerdik kan tuan. Dia pantang duk larang lagi orang duk mai kan. Saya yang tak pi pun duk rasa macam nak pi ni. Dah tak bagi. Nak pergi tengok apa jadi kan. Melawak kan. Jadi tak hari duk kata tak boleh. Kita kata tak boleh, lepas tu kita habaq kata rakyat sama sekali tak sokong. Dah hampa tahu tak sokong duk kempen apa tak, memang tak ada siapa pi. Tapi hampa kata rakyat tak sokong, tapi hampa ingatkan jangan pi. Jadi kita saya fikir negara ni kadang-kadang setengah orang bila dia bangunkan negara ni sudah maju tuan. Dia maju dan terutama generasi muda, otak dia dah pergi langkah. Kita bukan negara Vietnam, kita bukan Kampuchea. Negara kita ni dah langkah, geng-geng muda ni dia dah langkah ke depan dah. Pemikiran dia dah langkah maju. Macam berita Negeri Sembilan, militan kan, tuan-tuan baca berita yang macam tu, orang apa ni duk tak pasal-pasal duk sekolah tuduh orang militan lah apa. Saya pun tak tahu militan tu main kat mana. Saya heran duk tanya dia, pas ada siapa militan situ. Jadi berita sat-sat lepas tu hilang cerita militan tu. Jadi dulu mungkin orang tengok soal abang tu dekat-dekat sikit macam koran tau. Nah, orang Indonesia kata koran, macam Quran. Lepas baca soal, kadang-kadang Quran dia tak baca, pagi-pagi dia baca soal abang tu. Soal abang kata, kita kata lah tak betul, dan hadis Nabi kata, tapi soal abang kata tak betul. Dia soal abang. Tapi sekarang dia banyak saluran media. Rakyat sudah pergi ke depan. Pemikiran, saya setuju Perdana Menteri kata kemarin tu, kita jangan guna senjata belah konservatif, konvensional. Rakyat pergi ke depan. Bila rakyat pergi ke depan, kita kena fikir macam mana rakyat fikir. Anak kita pergi universiti, dia balik rumah, kita kata hang jangan duk naik motosikal ni malam-malam ni ramai takut aksiden ke apa. Tak apalah, tapi anak kita pergi universiti dah pandai dah. Kita gempak naik cara lama lagi. Hampir lah malam ni hantu banyak kan tau. Dia ngaji universiti kan gempak naik masa dia budak 3 tahun apa. Rakyat dah pergi ke depan, jangan gempak bodoh dulu ni. Cakap dengan bahasa yang dia boleh faham. Sebab tu kerajaan memerlukan orang cerdik sikit. Cakap. Saya bukan nak menyebelahi siapa-siapa, tapi serabut lah. Tak tengok berita, rakyat tak menyokong, tapi ada orang ramai nak turun. Macam mana bahasa? Apa? Aku tak boleh faham berita. So orang mengaji, jadi budak-budak tak boleh faham. Orang zaman ada Twitter, ada Facebook, orang tak boleh faham. Dan orang akan komplain benda ni. So please, orang politik, dia kena bijak lah. Bercakap khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap dengan manusia dengan kadar akal mereka. Nabi kata, anak-anak kita dah ke depan lah. Dia dah cakap cerita lama apa, cakap bahasa, dialog apa. Nak bagi orang dialog, bagi orang cerdik dialog. Mudah-mudahan Tuhan rahmat, dan kita sentiasa mengharapkan yang terbaik dalam negara kita ni. Kita minta aman dan kita minta adil yang masa sama. Bila kita sebut adil, kita tak pernah bertanya PAS, UMNO, Pakatan Rakyat, Barisan Nasional. Kita tak mau. Kita mau adil pada Barisan Nasional, adil pada Pakatan Rakyat, adil pada semua rakyat. Dia tak ada adil pilih bulu. Itu sikap Islam. Dan kita tak akan fanatik kepada mana-mana penting. Kita hanya fanatik kepada nas qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.